Malu, hilang keyakinan diri dan sering dijadikan bahan lawak antara punca tekanan yang sering diterima oleh wanita yang mempunyai bulu berlebihan di bahagian tertentu. Ramai yang beranggapan wanita berkumis hilang ciri feminin. Begitu juga keadaannya apabila bulu halus tumbuh di lengan atau kaki lebih lebat daripada biasa. Terdahulu, terdapat satu perkongsian oleh seorang gadis yang runsing apabila selalu disindir kerana tangannya yang berbulu lebat dan mempunyai kumis nipis. Di Asia, pertumbuhan bulu roma yang lebat tidaklah begitu ketara berbanding situasinya pada individu di negara Timur Tengah. Pertumbuhan bulu roma lebih tebal daripada biasa mungkin menandakan masalah kesihatan lain terutama bagi mereka yang menghadapi penyakit berkaitan hormon. Menurut pakar perunding kulit UiTM Private Specialist Center, Dr. Tarita Taib, banyak faktor mempengaruhi pertumbuhan bulu roma tubuh termasuklah genetik dan hormon testosteron yang tinggi. Hormon testosteron yang terlalu tinggi dalam badan wanita boleh mengakibatkan obesiti dan kemandulan. Namun, adakah wanita berbulu ini normal atau satu tanda penyakit? Itu dia. Adakah wanita berbulu ini adalah satu perkara yang normal ataupun ia juga boleh menjadi tanda ataupun punca kepada sesuatu penyakit? Jangan risau penonton-penonton, ini kami bawakan kepada anda dua orang panelis yang insya-Allah akan merungkai persoalan-persoalan yang terjadi dalam kalangan anda dan jangan terlalu risau sangat. Kita nak dengarkan penjelasannya, Sugi. Saya dah risau rasanya. Sabar. Okey, kita bawakan dua orang pakar di studio hari ini, Sugi. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Nurlaila Mustafa, Ketua Jabatan Perubatan dan Pakar Endokrinologi Hospital Chancellor Tuanku Mukris. Selamat datang, Prof. Ya, terima kasih. Sihat ya? Ya, sihat. Alhamdulillah. Baik, dan kita juga bersama dengan Dr. Suryati Akmal Mahari, Pakar Perbidanan dan Sakit Puan Hospital Pakar KPJ Rawang. Selamat datang, Doktor. Okey, baik Doktor. Tanpa melengahkan masa, kita terus. Mungkin Prof boleh jawab soalan pertama ini. Adakah normal sebenarnya wanita berbulu ini? Right, adakah normal? Dia boleh normal dan boleh tak normal sebab kajian yang dilakukan di India sebanyak 5 hingga 10% wanita yang dikatakan mempunyai banyak bulu adalah normal kerana mungkin faktor keturunan dan mungkin 90% darinya adalah disebabkan masalah kesihatan yang kita akan bincang lebih lanjutlah nanti. Baik. Bila doktor kata tentang kajian faktor keturunan dan juga masalah kesihatan, ini nak kita kongsikan kepada penonton kita hari ini. Ada orang yang memang dilahirkan daripada lahir baby kita tengok alah cantiknya kan, rambut lebat, ada tangannya berbulu, alis matanya pun lebat. Tetapi ada setengah orang pula daripada awal tidak ada, tiba-tiba satu faktor menyebabkan tangan mereka berbulu, bahagian mulut bermisai dan sebagainya. Bagaimana kita nak kaitkan ini dengan faktor-faktor kesihatan seperti yang telah pun dikongsikan oleh Prof tadi, Doktor? Dia kebanyakan kes terutamanya kalau kita bercakap mengenai PCOS, dia bermula pada waktu seseorang wanita tu sudah mula akhir balik. Dia masuk tempoh reproductive age, tempoh di mana dia dah berupaya untuk proses reproduktif dia berfungsi dengan normal. Jadi kadang-kadang PCOS ni dia boleh bermula pada mana-mana peringkat umur. Maafkan saya, Doktor. Kalau Doktor boleh terangkan kepada penonton, apakah yang dimaksudkan sebagai PCOS itu? Alright. PCOS, dia punya nama dia is Polycystic Ovarian Syndrome. Syndrome is a collection of symptom lah, simptom yang lebih bertumpu kepada akibat hormon yang tak stabil dikeluarkan oleh ovary. Ovary, the main thing is the ovary. Dia mengeluarkan lebih hormon androgen, hormon yang dominan dalam lelaki. Jadi itu yang timbul simptom-simptom yang ketara pada lelaki seperti hirsutism, rambut keluar macam misai, dia punya rambut pun agak lebih lah dan berbulu. Itu adalah antara ciri-ciri dia. Tapi kalau kita cakap pasal PCOS ni, dia bukan sahaja efek daripada yang kita kata androgen sahaja. As a result daripada tu, dia akan melibatkan metabolisme dalam badan, dia akan berubah, menyebabkan dia lebih senang untuk dapat darah tinggi dan kencing manis, which is saya rasa itu adalah kepakaran dari Prof Nurlaila. Tapi untuk berkenaan dengan wanita, dia akan efek kepada sistem reproduktif dia, termasuk
period dia, kitaran haid dia, kemampuan untuk hamil itu akan affected. Terjejas. Okay. Baik, itu PCOS ya doktor, dan saya kira boleh saya katakan yang tidak ramai sebenarnya tahu mengenai PCOS ini, dan mungkin Prof boleh terangkan. Tadi Prof kata ada beberapa faktor yang berkaitan dengan wanita berbulu, antaranya adalah keturunan sendiri. Kalau kita lihat mungkin di waktu sekolah, saya pernah baca blog juga, ada para orang kata remaja dibuli di sekolah sebab banyak bulu, dan orang tak tahu mengapa itu berlaku, sebab kekurangan ilmu kenapa ia berlaku. Mungkin Prof boleh kongsikan apa sebenarnya faktor. Sebelum kita salahkan genetik ataupun faktor keturunan, biasanya kita akan siasat sama ada satu PCOS, wanita berbulu. PCOS adalah paling orang kata paling common atau paling biasa. Antara 4 orang wanita yang ada masalah lebih bulu atau berbulu yang kita panggil hirsutism, misai, bulu di dada, tangan dan sebagainya. Boleh. Jadi antara 4 orang wanita yang lebih bulu ni, 3 orang biasanya mengidap PCOS. Jadi kita nak pastikan yang 1 orang ni mungkin dia faktor keturunan ataupun masalah perubatan lain. Contohnya penghasilan hormon yang berlebihan daripada kelenjar adrenal. Dan kelenjar adrenal ni letaknya atas daripada buah pinggang. Kelenjar dia kecil aja. Okey, dia ada kiri dan kanan. So hormon yang dihasilkan lebih pada hormon androgen dan menyebabkan masalah hirsutism ataupun wanita ni lebih bulu dia lebih tumbuh daripada biasalah. Dan masalah adrenal ni sama ada dia ada tumor, maknanya dia tak bahaya, ataupun adrenal cancer, maknanya dia malignancy dan bahaya. Lagi satu adalah masalah contoh lain, congenital adrenal hyperplasia yang terjadi daripada kecil, maknanya seseorang tu dilahirkan dalam keadaan kurang enzim dan dia akan menyebabkan penghasilan hormon tu terganggu. Dan lagi satu adalah Cushing syndrome, maknanya daripada kelenjar adrenal juga dia menghasilkan hormon kortisol yang menyebabkan hirsutism ataupun bulu atau rambut berlebihan pada wanita ini. Baik. Tapi saya kira ini juga mungkin menjadi persoalan dan tanda tanya dalam kalangan penonton-penonton kita. Maklumlah, sebagai orang biasa, doktor, kita kadang-kadang kita rasa ini normal. Jadi kalau kita tengok badan kita tu ada bulu-bulu yang berlebihan tu, maklumlah wanita ni ada macam cara untuk mereka pergi kan. Tapi di sebalik kita rasa tak perlu risau, tak perlu bimbang, bagaimana kita sebagai individu ni nak membezakan bahawa ini mungkin antara bulu-buluan ini perlu kita mendapatkan rawatan awal pada doktor. Sebenarnya hormon androgen ni dihasilkan oleh ovary juga, tapi dalam amount ataupun kadar yang sangat sedikit. Sebab kombinasi androgen dan estrogen perlu untuk bone mass ataupun kekuatan tulang, untuk otot dan juga untuk tumbesaran. Jadi bila dah lebih ni, bila hormon androgen ni ada, memang wanita pun kalau kita perhatikan betul-betul kita ada bulu-bulu yang halus kat muka kan, tapi dia very light, dia punya warna dia sangat cerah dan dia halus, tak kasar. So bila hormon berlebihan, dia rambut ni dia lagi kasar. Sebab itulah lagi nampak. Jadi bila rambut kasar ni, perkara utama yang dia akan pergi kalau biasanya jumpa doktor, setengah tu dia pergi lebih pada spa dan sebagainya untuk hilangkan bulu ni. Tapi kalau mungkin orang yang arif pasal bulu wanita macam mana yang ada hormon lelaki, macam dia mungkin akan cadangkan pergi jumpa doktor dan kita akan check, akan tengok dia punya hormon testosteron berlebihan atau tidak. Itu juga yang akan Dr. Suryati akan check pada pesakit PCOS. Mungkin Dr. Suryati boleh teruskan kongsikan seperti yang doktor kata lebih mengenai PCOS ini, dan mungkin ada yang tertanya bagaimana saya kalau saya nak tahu saya ni ada PCOS ataupun tidak. PCOS biasanya diagnosis kita bergantung kepada tanda-tanda. Dia boleh jadi tanda-tanda. Antara tanda-tanda disebabkan oleh hormon androgen yang tinggi, macam yang kita sebut tadi, hirsutism. Kadang-kadang masalah jerawat yang begitu ketara, dan kadang-kadang ada juga yang masalah kata bulu keluar dekat dada, dan male baldness. Wanita tetapi dia ada rambut dia gugur dan pattern keguguran rambut tu mengikut
mengikut style lelaki. Oh, macam yang dekat tengah, dekat tepi ni. Okey. Beberapa patient saya pernah jumpa agak ketara lah. Ya. Lepas tu, itu dari segi hyperandrogen, efek pada hyperandrogen. Pada ovari, selalunya pesakit datang pada pakar sakit puan sebabkan period yang tak regular. Dia mungkin dalam bentuk period yang jarak, maksudnya dalam 2 bulan atau 3 bulan satu kali period dan sikit. Tetapi ada juga sebahagian yang period dia very very heavy, terlalu banyak. Jadi golongan ni especially yang berumur sekitar 30-an, kita kena berhati-hati sebab ada kaitan dengan kanser rahim. Ada percentage PCOS dia memang higher risk untuk dapat kanser rahim. Tapi biasanya dah umur sekitar 30-an lah. Itu dan juga yang ketiga adalah kalau kita nak confirm untuk diagnosis dia, ultrasound. Dia ada orang PCOS, dia ada specific features. Itu kena jumpa doktor lah. Kita buat ultrasound, kita tengok ovari dia ada specific features yang kita kata ini PCOS ovary. So daripada 3 kelompok simptom ni lah kita boleh kita buat diagnosis, confirmation dan juga blood test. Kita mendengar penjelasan daripada profesor dan juga doktor ni. Saya rasa saya sangat-sangat teruja dan banyak yang telah pun saya tahu walaupun baru 4 soalan ni kan. Tetapi ada juga faktor-faktor lain yang mungkin kadang-kadang selain daripada faktor PCOS ataupun faktor keturunan ataupun hormon dan sebagainya. Adakah faktor-faktor sekeliling yang lain juga boleh menyebabkan masalah bulu lebat ini berlaku dalam kalangan masyarakat? Contohnya pengambilan ubat-ubatan ataupun suplemen-suplemen yang tidak sepatutnya. Contoh yang biasa menyebabkan pertambahan bulu tumbuh berlebihan adalah pengambilan ubat minoxidil. Minoxidil ni kita gunakan untuk sapu dekat kepala untuk lebatkan rambut. You sapu dekat kepala dan kena kat tangan, kena tempat lain tu dia akan menyebabkan pertumbuhan rambut. So minoxidil. Lagi adalah kalau orang tu ambil testosteron, setengah orang kekurangan testosteron, dia ambil testosteron. So kalau ambil berlebihan boleh juga menyebabkan pertumbuhan rambut yang lebih. Lagi adalah pengambilan ubat anabolic steroid. Steroid untuk bina badan. Juga dia ada ciri-ciri testosteron dan menyebabkan pertumbuhan rambut yang berlebihan. Lagi satu adalah ubat cyclosporin yang biasa kita gunakan dalam kes-kes transplant, pemindahan organ. So ini adalah 4 ubat utamalah, tapi yang paling biasa digunakan di kalangan komuniti atau masyarakat adalah steroid atau anabolic steroid yang pergi gym dan sebagainya. Sebab bukan lelaki je bina badan, sekarang perempuan pun nak bina badan, jadi dia ambil anabolic steroid nak nampak otot tu. Jadi ada kesan sampingan. Ada kesan dia sebenarnya. Okey dan kepada Dr. Suryati nak tanya, tadi doktor menyentuh mengenai PCOS, tapi nak tanya bila seseorang itu dah akhir balik, mungkin usia 12-13 sekarang ni dah akhir balik. Waktu tu mungkin pertumbuhan bulu tu ketara dan itu normal. Tapi sekiranya pertumbuhan bulu itu ketara dan mungkin cycle period mereka tak regular, adakah itu menunjukkan bahawa mereka perlu membuat test untuk diagnosis PCOS ataupun bagaimana, doktor? Betul. Dia macam saya kata tadi, dia PCOS boleh jadi pada mana-mana peringkat umur. Kadang-kadang seseorang tu dia sudah akhir balik, period dia sudah nampak normal, tapi tiba-tiba pada umur 30-an muncul tanda-tanda ni, termasuk period tiba-tiba jadi tak regular, yang macam saya sebut tadi, dan keluar tanda-tanda hirsutism. Kalau kes-kes macam ni memang kita nasihatkan sangat jumpa doktor, sebab doktor boleh beritahu, confirmkan diagnosis, dan cara rawatannya adalah, saya rasa Prof. Laila pun setuju, is a lifelong, right? Orang-orang yang ada PCOS ni dia ada potensi yang tinggi untuk dapat kencing manis, darah tinggi. Jadi ini perlu dikontrol dari awal. Kita perlu sedarkan pesakit ini komplikasi yang mungkin later on dalam masa kehidupan tu dia berpotensi dapat penyakit ni. So kena kontrol dari sekarang. Dari segi diet, 17-16 tahun dah boleh. Kita beritahulah, kita beritahu. Then in fact some ada setengah-setengah center
dia memang treat PCOS sahaja. Dia ada lifelong treatment at least once a year. Kita akan pantau dia punya hormon, dia punya metabolik, dari darah tinggi, kencing manis perlu dipantau. Cuma bagi peringkat awal dia concern masa umur belasan ataupun 20-an is about reproduction period dia macam mana. Dan walaupun ada PCOS masih boleh dibantu. Biasanya dia respon pada ubat-ubat sangat bagus. Ini yang kita katakan kesedaran awal tu amat-amat penting. Pencegahan itu juga penting. Banyak lagi nak ditanyakan kepada doktor dan juga Prof. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan juga kepada penonton kita. Bagi mereka yang tidak ada masalah, ada kaitan dengan penyakit. Wanita ni ada macam-macam cara kan untuk cara kita nak mengurangkan bulu-bulu di tangan, di muka kita. Kami nak kongsikan kepada anda yang sempat dirakamkan oleh rakan wartawan kami, Syifa. Silakan. Dilahirkan dengan hormon testosteron yang tinggi membuatkan ada sesetengah wanita yang hilang keyakinan diri, terutama apabila berhadapan dengan golongan lelaki. Nur Dalila Syahinda Hashim mengambil keputusan untuk mendapatkan rawatan membuang bulu-bulu halus di muka dan juga tangan menggunakan kaedah laser. Sebenarnya bulu badan kita sebenarnya satu situasi yang sangat-sangat normal. Cuma kadang-kadang setengah wanita mungkin ada bulu dia tumbuh dekat tempat yang luar biasa seperti macam misai, janggut. Kadang-kadang ada satu situasi kita panggil PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome di kalangan wanita di mana hormon badannya tidak berapa tentu. That's why mereka mungkin akan tertumbuh dekat tempat-tempat yang luar biasa sikit. Memiliki bulu roma yang lebat di muka, tangan dan kaki akan merakut keyakinan golongan wanita untuk bergaya. Terdapat satu cara yang sangat efektif untuk membuang bulu yang dipanggil kaedah laser hair removal. Laser bila dia tembak dia rasa panas sebab dia nak bagikan haba so that dia akan membakarkan akar rambut. So untuk kesisaan memang tok tu sangat sejuk, dia letak dia akan tembak. So the whole procedure is considered quite comfortable lah, ya. Gel sejuk disapu untuk membantu cahaya laser menembusi kulit tanpa meninggalkan kesan kerosakan kepada kulit. Pancaran cahaya dari laser akan dilalukan ke bahagian tersebut selama beberapa kali. Sesi rawatan tu berbeza mengikuti kriteria seseorang wanita lah. So sekiranya kita punya kulit dia lebih cerah, bulu lebih lebat atau lebih gelap, sesi rawatannya biasanya tak panjang sangat. Biasa 3 sesi sampai 5 sesi. Sebab kuasa yang saya boleh pakai untuk laser tu boleh ditingkatkan sikit, so resultnya lagi laju. Bulu roma akan dicukur sehingga licin untuk mengelakkan ianya terbakar sewaktu pancaran laser dipancarkan ke atas permukaan kulit. Peralatan laser tersebut akan diselaraskan mengikut warna kulit, ketebalan dan frekuensinya. Yang laser yang saya pakai diode laser. Diode laser antara laser yang paling advance, yang paling efektif dari segi menghilangkan rambut. Dia punya efek sebenarnya boleh kekal, ya. Tapi sesi yang kita buat tu biasa dalam 3 sesi sampai 5 sesi terpulang bahagian bulu badan kita. Sebab rambut kita ada berapa fasa. Kenapa kita kena berulang? Disebabkan fasa yang kita boleh tembak, boleh mematikan rambut tu sebenarnya fasa yang tengah menumbuh. Fasa yang 3 itu kita panggil anagen, katagen dengan telugen. Selepas rawatan, mereka dinasihatkan untuk tidak mencukur bahagian yang sudah dilaser kerana ia akan mengaktifkan kembali akar-akar rambut yang telah mati. Kaedah ini selamat dan sesuai untuk semua golongan. Kalau dulu kita hanya tahu kaedah mencukur dan juga waxing, sekarang dah ada pelbagai jenis laser yang tak sakit. Mengurangkan bulu di badan kita. Jadi dah buka mata dah penonton kita. Okey, kita nak kembali bertanya dari sudut kesihatan ini tadi. Kalau tadi Dr. Suryati dah kongsikan tentang tanda-tanda ataupun simptom-simptom wanita berbulu ini dan perkaitannya dengan PCOS ini. Kalau Prof nak tambah sedikit dan boleh juga kita kaitkan dengan masalah berbulu ini, perkaitannya dengan tanda dan juga simptom kepada penyakit-penyakit lain yang berkaitan dengan wanita. Okey, penyakit lain yang kalau seseorang wanita atau remaja datang jumpa disebabkan masalah
kitaran head terganggu, masalah jerawat dan masalah hirsutism atau berbulu, dari segi perubatan kita juga perlu fikirkan adakah pesakit ini mengidap Cushing syndrome. Maknanya hormon kortisol dihasilkan secara berlebihan oleh kelenjar adrenal yang saya sebutkan tadi. So kalau kita tengok dia punya simptom lebih kurang sama. Pesakit Cushing syndrome dia boleh ada masalah jerawat, masalah bulu berlebihan dan juga menses ataupun kitaran head yang tak menentu. So kita kena pastikan dia bukan bukan Cushing syndrome. Dan lagi satu adalah pesakit Cushing syndrome dia boleh juga mengalami pertambahan berat badan yang berlebihan dalam jangka masa yang sihat sebab hormon kortisol kan, dia stres hormon, dia akan menyebabkan gula naik, tekanan darah juga naik. So dia lebih kurang sama macam PCOS. Jadi kita perlu pastikan dia bukan PCOS, dia adalah Cushing syndrome. Dan sebab Cushing syndrome ni boleh dirawat kalau disebabkan hormon kortisol dihasilkan secara berlebihan oleh kelenjar adrenal, kita buang tumor tu dan insya-Allah pesakit akan sihat dan recover. Okey, maafkan saya doktor, bagaimana cara untuk kita tahu bahawa kita ni ada masalah Cushing syndrome ke? Kalau tadi PCOS kita boleh buat scan. Tapi yang penyakit berkaitan hormon ni bagaimana? Penyakit contoh macam Cushing syndrome biasanya sebagai katalah remaja kan, ibu bapa perlu peka terutama sebagai ibu, dia tengok anak perempuan dia, okey, mungkin 12 tahun dah patutnya datang period. Di peringkat awal, saya rasa Dr. Suriyati pun setuju dengan saya, mungkin peringkat awal remaja biasanya period dia memang tak betul. Dia mungkin 2 bulan sekali dan setelah setahun, 2 tahun dia akan jadi regular atau lebih biasalah tiap bulan perlu datang dan juga perlu perhatikan. Mungkin jerawat tu memang biasa sebab ketidakseimbangan hormon di peringkat remaja, tapi kalau terlalu banyak macam jerawat batu orang panggil, dan kita perlu ada ibu bapa perlu lebih peka ataupun ada high suspicion. Okey, ini mungkin tak normal, kecuali kalau mak dulu pun memang banyak jerawat. Kadang-kadang dia ada juga faktor keturunan, tapi kita perlu cakap keturunan tu benda yang last sekali sebab benda tu kita tak boleh ubah kan, dah acuan. Boleh buat test lah. Boleh buat test. So kalau ibu dan bapa rasa risau, boleh jumpa doktor, kita akan cek dia punya hormon kortisol berlebihan atau paras yang normal, hormon testosteron, nak tengok ada PCOS ke tidak. Dan juga kalau seseorang tu remaja, kita tengok berat yang berlebihan. Berat berlebihan sebab memang dia suka makan fast food, memang tak banyak exercise, atau berat berlebihan tak makan pun berat tu naik. Mesti ada yang tak kena dengan hormon. Okey. Jadi kepekaan pada saya adalah penting. Saya daripada kita baca sikit-sikit, dengar dekat TV, radio sikit-sikit, kita perlu ambil tahulah. Jadi bila kita ambil tahu, kita rasa benda tu tak normal, out of norm, then kita akan cek sama ada hormon dan sebagainya. Setuju sangat dengan apa yang doktor kata, kepekaan itu, sebab saya sendiri tak tahu mengenai PCOS sehingga saya baca dan mengetahuinya. Kita kadang-kadang jadi doktor sendirilah kan. Tapi mungkin Dr. Suriyati, walaupun banyak lagi yang kita nak tanya, tak cukup masa, doktor boleh kongsikan secara ringkasnya sedikit bagi mereka yang takut untuk membuat tes-tes ini. Sebab kalau saya ada PCOS, saya banyak bulu, saya ada masalah kesihatan yang besar sebenarnya. Itu satu situasi yang agak common among pesakit. Dia takut nak buat tes kalau betul-betul jadi. Tapi fikir sebaliknya. Kalau kita tahu there's a lot of things, banyak yang doktor boleh tolong. Yang boleh tolong. So maknanya kita galakkan, come forward, okay? Biasanya doktor berdasarkan kepada simptom, tanda-tanda physical appearance. Somehow kita boleh tengok ini Cushing, ini PCOS atau penyebab lain. Kita tengok overall. Bukan semata-mata kita kata ada jerawat yang banyak. PCOS. Tengok overall. Okey, baik. Saya kira kedua-dua doktor dan Prof dah berikan banyak pendekatan. Saya kira dah buka mata seperti yang Fiza katakan penonton-penonton kita di rumah. Mungkin Doktor Prof ada apa-apa yang ingin dikongsikan sedikit? Kalau saya boleh tambah apa yang Dr. Suriyati cakap tu, memang takut, doktor sendiri pun takut nak cek, nak tahu normal tak normal. Tapi bila kita tahu kita ada sesuatu penyakit, walaupun PCOS, PCOS ada risiko mendapat
kencing manis, risiko mendapat sakit jantung sebab dia berkait rapat dengan hormon dan juga masalah obesiti ataupun berlebihan berat badan. Jadi bila kita tahu di peringkat awal, kita akan lebih peka dan kita akan start mula menjaga kesihatan lagi awal. Jadi kita dapat kurangkan komplikasi. Kita mencegah. Kepekaan, mencegah, jangan malu. Kita boleh mengurangkan dan mengelakkan komplikasi dan juga mengelakkan daripada masalah-masalah yang berbahaya terjadi kepada diri kita. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Profesor dan juga Doktor di atas penerangan, penjelasan yang saya kira cukup bermanfaat untuk sama-sama kita jadikan panduan kehidupan seharian kita. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini.